Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kementerian Kesihatan akan sentiasa meneliti keperluan sistem kesihatan berkualiti tinggi dalam memastikan semua individu dapat memanfaatkan perkhidmatan yang diberikan dalam menangani isu demensia. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan mendorong peningkatan indeks harga pengguna bagi bulan Jun 2022. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 228 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.2%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.3%. Kementerian Kesihatan telah menyediakan dan akan sentiasa meneliti keperluan sistem kesihatan dan prasarana yang mudah diakses dan saksama serta berkualiti tinggi kepada seluruh penduduk negara Brunei Darussalam dalam memastikan semua individu akan dapat memanfaatkan perkhidmatan yang diberikan termasuk dalam menangani isu demensia. Dalam perutusan sempena sambutan Bulan Alzheimer Sedunia, Menteri Kesihatan mengungsikan kementerian berkenaan juga bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan untuk meningkatkan kesedaran tentang demensia dan melaksanakan intervensi dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengannya. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Kementerian Kesihatan juga akan memastikan para penjaga kesihatan dan sukarelawan dapat dilatih dengan secukupnya supaya dapat memberikan nasihat dan perkhidmatan penjagaan yang relevan bagi semua individu yang menghidap penyakit demensia dan ahli keluarga penjaga mereka. Antara usaha-usaha yang dapat dilakukan bagi menangani demensia adalah mengetahui tentang gejala dan faktor risiko demensia, meningkatkan aktiviti-aktiviti fizikal seharian serta melibatkan diri, ahli keluarga dan rakan-rakan untuk mengetahui tentang demensia dengan mendapatkan maklumat dan nasihat dari sumber yang sahih. Kajian Lancet Publication Analysis of Global Burden of Disease Study 2019 menganggarkan terdapat sebanyak 1,574 kes di negara Brunei Darussalam dan dirangka meningkat sebanyak 365% kepada 7,317 menjelang 2050. Manakala jenis demensia yang lazim di negara ini antaranya disebabkan terdapat kadar penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD yang tinggi, demensia jenis vaskular juga lazim didapati dalam kalangan warga emas. Bulan September merupakan bulan Alzheimer sedunia, manakala tema sambutan tahun ini Kenali Demensia, Kenali Alzheimer yang menggariskan usaha untuk meningkatkan pengetahuan orang ramai khususnya mengenai tanda-tanda amaran demensia dan pentingnya diagnosis tepat pada masanya. Jumlah ekspor bagi suku tahun pertama 2022 meningkat berbanding tahun sebelumnya. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Jun 2022 meningkat sebanyak 0.8% bulan ke bulan berbanding bulan Mei 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan masing-masing sebanyak 0.5% dan 0.8%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya mengongsikan bagi perubahan tahun ke tahun, IHP juga meningkat iaitu sebanyak 3.9% berbanding bulan Jun 2021. Ia selaras dengan peningkatan harga makanan dan minuman ringan dan bukan makanan masing-masing sebanyak 5.8% dan 3.5%. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti minyak dan lemak, daging dan ikan dan makanan laut. Peningkatan harga minyak dan lemak adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak masak daripada negara-negara pembekal. Sementara kenaikan harga daging ayam adalah penyumbang utama kepada peningkatan harga daging disebabkan oleh peningkatan kos makanan ternakan ayam. Manakala peningkatan harga ikan dan makanan laut adalah disebabkan oleh peningkatan kos operasi bagi pembekal dan kos perkhidmatan penghantaran. Peningkatan dalam komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan, pengangkutan dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga insuran kenderaan. Manakala peningkatan dalam pengangkutan terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor dan tiket penerbangan, kenaikan kos penyelenggaraan dan pembaikan tempat kediaman dan harga sewa kediaman pula mendorong kepada peningkatan harga perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Laporan penuh IHP bagi bulan Jun 2022 boleh dilayari melalui laman sesawang JPES di deps.mofi.gov.bn. Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTI bagi suku tahun pertama 2022 menunjukkan jumlah ekspor meningkat sebanyak 55.3% berbanding suku pertama tahun sebelumnya iaitu daripada 2,825.9 juta ringgit pada suku tahun pertama 2021 kepada 4,388.2 juta ringgit pada suku pertama tahun ini. Peningkatan tersebut adalah disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor sebanyak 59.7% yang terutamanya disumbangkan oleh peningkatan indeks minuman, bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan dan bahan api galian. Kenaikan harga produk-produk tersebut di pasaran dunia adalah di antara faktor utama kepada peningkatan indeks nilai ekspor bagi suku pertama tahun ini. Sementara itu, indeks volume ekspor pula mencatatkan penurunan sebanyak 5.8% berbanding suku tahun pertama 2021 disumbangkan oleh penurunan indeks volume ekspor bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan. Penurunan indeks ini menunjukkan penurunan jumlah kuantiti barang-barang yang diekspor ke luar negara. Sementara itu, jumlah nilai import pada suku tahun pertama 2022 meningkat sebanyak 29.5% berbanding suku pertama tahun 2021 yang mana disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit import sebanyak 3.2%. Peningkatan indeks nilai import ini adalah terutamanya disumbangkan oleh indeks bahan api galian, minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran dan bahan-bahan kimia yang menunjukkan adanya kenaikan harga bagi barangan tersebut di negara-negara pembekal. Indeks volume import menurun sebanyak 7.8% pada suku tahun pertama 2022. Manakala terma perdagangan bagi negara telah mencatatkan peningkatan sebanyak 54.8% pada suku tahun pertama 2022 berbanding suku pertama tahun sebelumnya. Laporan penuh IMTI bagi suku tahun pertama 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES.
24 pemenang cabutan bertuah sempena kempen bagi mencapai kadar vaksinasi 70% vaksin booster dan kadar vaksinasi kanak-kanak di negara ini diraikan dengan majlis penyampaian hadiah petang tadi. Hadiah bagi pemenang utama disampaikan oleh Dr. Ang Swee Hui, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Atur cara majlis termasuk penyampaian hadiah sogahati kepada 10 pemenang. Kempen ini diungkayahkan hasil usaha sama antara Progressive Sdn Bhd dan Integrated Communications Sdn Bhd (INCOM) bagi menyokong program vaksinasi Kementerian Kesihatan. Acara berlangsung di bawah Pejabat Progressive Sdn Bhd Gadong. Mengeratkan silaturahim sesama saudara itu hukumnya adalah wajib. Manakala memutuskan hubungan silaturahim pula hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda menyatakan bahawa memutuskan silaturahim adalah antara sebab kenapa disegerakan azab seseorang itu di dunia sebelum tibanya hari akhirat. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk sentiasa menjaga hubungan silaturahim kerana akibat memutuskan silaturahim itu amat besar risikonya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk menjaga silaturahim. Dalam menjaga hubungan silaturahim, ada beberapa cara yang boleh kita lakukan. Antaranya seperti sering memberi dan menjawab salam atau bertegur sapa, menghadiri undangan atau jemputan, menghulurkan bantuan dan pertolongan sama ada dengan tenaga ataupun wang ringgit, kunjung mengunjungi antara satu sama lain, menziarahi ketika orang sakit dan menghadiri pengebumian jenazah dan seumpamanya. Bagi memperkenalkan dan membantu masyarakat awam mendalami teori dan memperkasa asas-asas fardu ain yang menjadi kewajipan seharian seorang Muslim, pagi tadi diadakan program ILM Series atau Siri Ilmu, memahami jenis-jenis darah wanita. Program anjuran Badan Sukarelawan Belia Da'i di bawah naungan Urusutia Program Keagamaan Belia diadakan di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah. Jadi kami dari DAI masa itu menghantar makanan, memberikan kepada masyarakat program-program yang berupa ilmiah, berupa keagamaan, maupun jenis untuk menerima tol ataupun ada bengkel ataupun Program dihadiri oleh 150 orang terdiri daripada para pegawai dan kaki tangan Pusat Dakwah Islamiah, ahli-ahli jawatan kuasa Belia Da'i serta orang awam. Pengisian program ceramah mengenai permasalahan berkaitan hadas besar wanita serta hukum hakam mengenainya disampaikan oleh Dr. Zurairatul Zakiah binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, Timbalan Dekan Syariah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Program antara lain bagi meningkatkan ilmu mengenai ahli-ahli jawatankuasa Belia Da'i selain memberi galakan dan bersedia membantu masyarakat awam yang memerlukan panduan bagi sebarang kemusykilan tentang pengetahuan agama. Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM meneruskan kempen keselamatan tahunan Isi Selamat Rasa Selamat atau Feel Safe dengan menumpukan di beberapa buah stesen di negara ini. Kempen kali keempat yang diungkayahkan oleh BSM selama 4 minggu ini merupakan kempen berterusan untuk memberi kesedaran orang ramai agar tidak merasa selesa sehingga leka dan mengakibatkan terjadinya insiden-insiden di stesen minyak. Antara peraturan yang mesti dipatuhi semasa mengisi minyak, di tengah merokok, enjin kereta dimatikan, membuat pembayaran hanya selepas selesai mengisi minyak dan hanya tinjeri dan kontena yang diluluskan dapat digunakan. Attendant pam memainkan peranan penting dalam memastikan komuniti selamat apabila mereka mengisi minyak di stesen-stesen minyak. Penyilir stesen minyak Tumasik berkata, bagi memastikan stesen-stesen minyak selamat, penglibatan dan kerjasama orang ramai adalah penting dengan mematuhi semua larangan semasa mengisi minyak kenderaan. Kempen ini
Baiklah, baguslah cara diorang BSM ni supaya orang luar tahu membeli minyak ni ada prosedur-prosedurnya. Mesti ada mengikut lah yang diarahkan oleh BSM untuk mematikan enjin. Satu-satu mengeluarkan gilen dari kereta. Jika berlakunya ada kekasaran ataupun ada some customer yang matikan enjin, orang yang customer yang lain boleh melaporkan ke 2244739 #GitauBSM. Kempen yang sama dilaratkan ke daerah lain bagi mencapai objektif kempen dengan memastikan stesen minyak secara am dan juara servis khasnya mencapai Goal Zero atau bebas insiden jika tidak mematuhi garis pandu dan peraturan keselamatan di stesen-stesen minyak boleh menyebabkan berlaku kemalangan. Harapan untuk pelanggan-pelanggan supaya ikut peraturan di stesen minyak untuk keselamatan orang ramai juga. Kempen yang sama juga dilaratkan di stesen minyak penyuran Haji Abu Bakar bin Jambul di Kampung Suran, daerah Tutong. Kempen menumpukan kerjasama orang ramai terhadap juara servis atau para pekerja stesen minyak yang sedang bertugas bagi sama-sama menguatkan lagi budaya pematuhan peraturan yang digariskan semasa berada di stesen minyak. Walaupun sebuah kereta klasik nampak seperti besi lama, tetapi jika dijaga dan diubah suai, pastinya memiliki wajah yang menarik dan nilai yang tinggi. Mungkin itulah yang terlintas di hati setiap pemilik kereta klasik yang sanggup berbelanja banyak demi memastikan milik kesayangan mereka terus hidup setanding dengan kenderaan moden hari ini. Sebenarnya saya ni sudah berminat mengumpul kereta lama-lama ni sejak tahun 1980 lah. Jadi sejak saya sekolah dululah. Kemudian apabila itu berhenti sekejap dan dikumpul lagi balik dari sejak 15 tahun dululah. Seperti kereta Volkswagen ini memang saya minat lah daripada dulu sama Mercedes ya. Mungkin ramai yang gemar akan keunikan kereta antik. Walau bagaimanapun tidak semua mampu memilikinya disebabkan kos penyelenggaraan yang tinggi, oleh itu minat tersebut terkubur begitu saja. Namun bagi Awang Rosli yang memiliki 6 kereta antik dari tahun 70-an, kerja baik pulih kereta antik memang sukar. Bagaimanapun, demi menjaga hobi kesayangannya itu, dia terpaksa melakukannya. Menurut Awang Rosli, mereka kini telah menubuhkan klub pemilik Volkswagen Brevox dan beliau sendiri sebagai timbalan presiden. Tambahnya, klub tersebut banyak menyertai pameran kereta di dalam dan luar negara di samping mengikut aktif dalam sambutan hari-hari kebesaran di negara ini. Kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Malaysia SUKMA 2022 memperoleh pingat gangsa pertama dalam acara kata lelaki berpasukan kemarin. Atlet kata lelaki negara terdiri daripada Awang Khairul Syafiq bin Khairul Arifin, Awang Muhammad Nazirul bin Haji Johar dan Awangku Ahmad Munib Aiman bin Pingiran Hasimuddin. Pingat gangsa negara itu diraih selepas berjaya mencatat 24.22 mata sekaligus mengatasi pasukan Johor yang mencatat 23.72 mata. Sementara itu, kontingen negara Brunei Darussalam akan meneruskan saingan hari ini dalam acara wushu dan karate. Skuad bola sepak negara Brunei Darussalam bawah 20 tahun pusingan kelayakan kejohanan Piala AFC diteruskan petang tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Dolan Omorzakov, Kyrgyzstan, skuad negara tewas 0-8 kepada Iran.